Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, 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 wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan oleh Allah untuk kita berada pada hari yang ke-29 Ramadan. Berbaki sehari lagi Ramadan pada besok hari. Walaupun kalau tak silap sayanya tengok bulan pada hari ini, tetapi dalam takwimnya puasa sehingga besok. Jadi kita berbaki 2 hari lagi, hari ini dan besok, untuk kita sebelum kita meninggalkan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Apatah lagi tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, sahabat ambo ni, Toke Akok kan, Saiful tak dapat makan akok tahun ni, Ustaz Faizuddin, Ustazah Najwa dan rakan-rakan yang bersama dalam baki 2 hari lagi, hari ini dan besok. Apatah lagi hari ini hari Jumaat kan? Hari Jumaat yang terakhir di bulan Ramadan. Perlu untuk kita gandakan, kalaulah tidak Ramadan pun hari Jumaat punyai kelebihan tersendiri. Maka apatah lagi hari ini hari Jumaat yang terakhir di bulan Ramadan. Maka kalau kita menderma sebagai contoh semalam hari Khamis, maka hari ini biar kita lebih lagi menderma. Kalau kita baca Quran ke berzikir, kalau semalam kita dah baca berzikir, hari ini kita cuba usahakan biar lebih lagi sesuai dengan hari ini, hari Jumaat yang terakhir, yang Ramadan tahun depan belum tentu lagi kita diberi kesempatan dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah taala sekalian. Perbincangan kita pada ayat pada surah Al-Ghashiyah ini berbaki kurang lebih 10 ayat, kurang lebih 10 ayat. Jadi saya ambil 2 bahagian. Pada pagi ini kita akan ambil pada ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-22, dan insya-Allah pada pagi besok kita akan habiskan perbincangan surah Al-Ghashiyah dengan baki ayat 23 hingga ayat yang ke-26. Insya-Allah, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Baik. Perbincangan pada pagi ini, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mengandungi 2 tema, iaitu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala
Yang keduanya ialah tentang kewajipan memberikan peringatan. Dua tema yang kita gabungkan sekali dalam perbincangan pada pagi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka tidakkah mereka memerhatikan akan kejadian unta, bagaimanakah ia diciptakan? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan langit bagaimana ia ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Fadzakir innama anta muzakkir, maka berilah peringatan, sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Wa lasta alaihim bimusaitir, dan kamu bukanlah orang yang berkuasa ke atas mereka. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ayat ini merupakan sebahagian daripada ayat-ayat yang memaparkan tentang keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala bila nak mengajak kita ini, ayat ini didatangkan oleh Allah selepas Allah taala bercerita tentang hari kebangkitan. Allah taala bercerita tentang soal syurganya. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang nerakanya bagaimana. Lalu Allah Subhanahu wa taala nak memaparkan kepada kita betapa berkuasanya Allah untuk hari akhirat, untuk hari kebangkitan. Maka terlebih dahulu kamu tengok kekuasaan Allah taala di atas dunia ini. Cuma sebelum tu tuan-tuan, sahabat-sahabat, saya lupa nak memberikan pesanan untuk kita dapat pahala secara mudah, iaitu pahala berkongsi kebaikan. Apa dia tuan-tuan sekalian? Tekan butang share. Tekan butang share. Dengan sekadar kita share, andai kata ada sahabat-sahabat kita yang dapat ikuti juga perbincangan ini, maka mudah-mudahan kita juga diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Simple sahaja. Maknanya kita tekan butang share, kawan-kawan kita dapat ikuti, maka kita dapat juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala di atas usaha yang cukup baik ini. Bagaimana tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, kita bermula pada pagi ini tentunya dengan yang kita kata siri pahala-pahala yang berterusan daripada Allah. Kita bangun dengan bertahajudnya, kita berzikirnya, kita berdoanya, kita bersahurnya, kemudian subuh tadi pula kita tunaikan solat sunat subuh, kemudian kita subuh berjemaah, kita berzikir, kita maksurat, kita baca Quran, sambung pula dengan kita bertazkirah pada pagi ini, kemudian kita berkongsi pula kebaikan. Maka mudah-mudahan hari ini telah kita mulakan dengan segala amalan-amalan yang boleh mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada setengah orang asal bangun pagi je ambil telefon, layan WhatsApp, layan Facebook. Tak ada masalah kalau layan itu dengan tujuan untuk perkongsian yang baik, tak ada masalah. Yang penting kita bermula dengan kebaikan. Mudah-mudahan hari kita hari ini juga terisi dengan kebaikan, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, kembali apa yang saya nak nyatakan tadi. Allah Subhanahu wa taala, bila Allah taala cerita tentang langit, tentang bumi, gunung ganang, unta dan sebagainya, mesejnya apa? Mesejnya nak supaya kita yakin sungguh-sungguh akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita melihat apa yang ada di sekeliling ini, menatijahkan keyakinan kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sukar bagi kita untuk kita meyakini akan kebesaran Allah taala
akan kekuasaan Allah Ta'ala untuk menghidupkan kita kembali di hari akhirat. Tidak sukar untuk kita memahami kekuasaan Allah akan adanya pembalasan di hari akhirat dengan kita terlebih dahulu melihat dan meyakini akan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka dunia ini. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebab itu kalau kita lihat almarhum Tuan Guru pun bila dia memulakan bercerita tentang kekuasaan Allah, kata almarhum Tuan Guru, ini adalah dalil bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa. Dikirimkan kepada kita Al-Quran sebagai dalil, juga sebagai simbol bahawasanya Islam tidak pernah menekan manusia melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Maka hendaklah kamu mempercayainya dengan sepenuh hati. Tetapi Al-Quran memberikan paparan untuk kita lihat dan berfikir secara mudah. Bukan kata Islam menekan, kena percaya, Islam biarkan begitu, tidak. Tapi Allah Ta'ala nak bagi kita percaya, Allah gambarkan, bawa kepada kita apa yang ada di sekeliling kita, supaya kita boleh melihat, oh hebatnya Allah, berkuasanya Allah, agungnya Allah Ta'ala. Maka dengan keagungannya ini, kebesarannya ini, kekuasaannya ini, maka bila Allah Ta'ala cerita tentang hari akhirat, maka tidak sukar untuk kita percayai. Kerana apa? Kerana kita telah terlebih dahulu meyakini kebesaran Allah bila kita lihat apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah jadikan di sekeliling kita. Baik. Tuan-tuan yang sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam 4 paparan kekuasaan Allah ini tentang langit, gunung ganang, bumi, yang boleh kita katakan kita dah sebut dalam perbincangan surah sebelum daripada ini. Cuma yang saya nak berikan penekanan lebih sedikit ialah bila Allah Ta'ala sebut tentang unta. Tentang unta, afala yang zuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Mengapakah mereka tidak memerhatikan kepada unta bagaimana ia diciptakan? Maka tentulah tuan-tuan sekalian, bila sebut unta, yang kita kata Quran ni dia nak kena tadabbur. Bukan sekadar kita tengok makna. Kalau kita tengok makna, kita tahulah afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mengapakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana ia diciptakan? Pada maknanya kita tahu ayat ni maksudnya, oh mengapa tak tengok unta bagaimana diciptakan. Tetapi bila kita cuba tadabbur, kita cuba untuk memahami secara lebih, apa persoalan yang timbul pada pemikiran tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian? Tentulah pemikiran yang ada pada kita ialah kenapa sebut unta? Kenapa sebut unta? Sedangkan dalam, kalau kita kata haiwan ni banyak lagi. Bukan unta saja, tetapi kenapa disebut unta pada ayat ini? Mungkin pada konteks kita, unta ni agak asing lah pada kita. Pada kitanya, daripada sebut unta, kenapa tak sebut lembu ke? Kenapa tak sebut kerbau ke? Kenapa tak sebut kambing biri-biri ke? Kenapa sebut unta? Maka dalam nak menjawab kenapa sebut unta ni, tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat almarhum Tuan Guru pun ada mengulas di sini dalam perbincangannya. Dia ada 2. Satunya ialah unta itu suatu binatang yang hidup, maknanya masyarakat Arab ni hidup dengan unta. Hidup dengan unta, dan mereka sendiri boleh melihat dan mereka sendiri boleh mengiyakan akan keunikan makhluk atau binatang yang nama unta ini. Kita kena sedar, Al-Quran ini waktu penurunannya diturunkan kepada masyarakat Arab. Diturunkan kepada masyarakat Arab. Kalaulah dia suruh tengok kepada lembu, kan mungkin tak kena dengan
waktu itu, masa waktu itu, maka disebut unta. Pada jawapan yang pertamanya ialah kerana unta itu menjadi binatang yang mereka hidup bersama dengannya, bahkan menjadi binatang yang jadi rebutan. Apatah lagi kalau kita lihat dia sebut sebagai unta merah yang menjadi rebutan. Itu yang makhluk yang namanya unta. Yang keduanya, tuan-tuan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bila Allah Ta'ala sebut unta, maka tentulah unta ini berbeza dengan binatang-binatang yang lain. Disebut oleh almarhum Tuan Guru, mereka ditanya, dan Al-Quran diturunkan kepada orang Arab. Al-Quran diturunkan kepada orang Arab untuk menyebarkan agama Islam. Ia juga bagi memudahkan orang Arab menerima Islam, maka ditanya kepada mereka berdasarkan persekitaran mereka. Dan Al-Quran diturunkan di tanah Arab kepada golongan masyarakat Arab waktu itu. Maka bila datangnya persoalan, maka tentulah persoalan itu berkaitan dengan persekitaran mereka. Apa persekitaran mereka? Unta tadilah. Unta itu merupakan persekitaran yang ada di kalangan masyarakat Arab. Baik. Lalu Allah Ta'ala tanya, tidakkah kamu mereka melihat kepada kejadian unta itu bagaimana dijadikan? Kenapa disebut unta? Kan? Nombor satu kita dah jawab tadi. Kerana unta ini adalah binatang yang ada dalam persekitaran masyarakat Arab. Kan? Itu unta. Ada dalam persekitaran masyarakat Arab. Yang kedua, kenapa disebut unta? Tidak sebut binatang-binatang yang lain. Tidak sebut binatang-binatang yang lain. Maka almarhum Tuan Guru kata, kita disuruh supaya memerhatikan bagaimana kejadian unta yang sangat ajaib. Ya, kejadian unta ini dianggap sebagai kejadian yang ajaib, yang unik, yang memerlukan untuk kita berfikir. Mana uniknya unta, mana hebatnya unta, mana yang dikatakan ajaibnya unta. Yang pertamanya ialah dia boleh hidup dalam keadaan kekurangan makanan dan air. Cuma saya pernah sebut dalam perbincangan kita surah An-Naba sebelum daripada ini, mungkin pada konteks kita sekarang ni, bila sebut unta tu, bahasa Kelantan kata dia tak jijak sangat. Sebab apa? Sebab kita tidak hidup dalam persekitaran unta, ataupun unta tu tidak berada dalam persekitaran kita yang kita boleh lihat kehebatan yang ada kepada unta itu. Kita tak boleh lihat. Kadang bila kita ada kesempatan masuk ke zoo ke sebagai contoh, kan, zoo, bila tengok unta pun kesian tengok kan, unta kurus-kurus. Kan. Sebab apa? Sebab dia tidak berada dalam persekitaran yang sepatutnya. Kita pergi zoo negara ke di mana-mana zoo, bila tengok unta kesian, kurus je kan. Tapi bila kita pergi ke Mekah, kan, kita dibawa melawat ladang unta dan sebagainya, kita pun akan boleh melihat. Tetapi bila kita baca pada sudut sirahnya, kan, pada sudut sirah perjuangan Rasulullah dan sebagainya, kita akan lihat bagaimana unta ini punya peranan yang sangat besar dalam konteks kehidupan mereka itu. Maka mana yang dikatakan lebihnya unta? Yang pertamanya ialah unta ini suatu binatang yang boleh hidup dalam keadaan yang panas. Dalam keadaan yang panas, dalam keadaan kekurangan makanan, kekurangan air, unta ni boleh hidup. Dia boleh hidup. Kalau setengah binatang lain, bila air tak ada, makanan tak ada dah, kurus, lama-lama mati. Unta ni tidak. Dia boleh hidup. Kemudian unta ini dia boleh berjalan dalam perjalanan yang jauh di padang pasir. Siang dan malam. Unta ni dia boleh berjalan dalam perjalanan yang jauh, panas ke, sejuk ke, di padang pasir. Kita pun tahulah, tuan-tuan sahabat-sahabat sekalian, bagaimana keadaan cumanya kalau kita pergi lah ni, kadang susah dah kita nak lihat gambaran pada pasir tu macam mana. Cuma kadang bila kita
berada di Mekah, umpamanya kita nak bergerak ke satu tempat, khususnya daripada Mekah nak pergi ke Madinah, bila kita lalu highway cuba tengok kiri kanan tu kawasan, kita kata kawasan lapang je dengan bukit, dengan padang pasir dan sebagainya, kita boleh bayang bagaimana kehebatan yang ada kepada binatang yang namanya unta ini. Dia ada kemampuan untuk berjalan dalam suasana itu, panasnya, sejuknya, berpasirnya, dia boleh berjalan dalam keadaan begitu. Kemudian yang ketiganya ialah unta ini juga boleh memikul bebanan yang berat. Unta ni boleh memikul bebanan yang berat. Kalau kita baca pada sirahnya, bagaimana unta ini juga untuk menanggung orang boleh naik atas unta. Dia juga sebagai binatang tunggangan. Dia berfungsi sebagai binatang tunggangan. Dia dengan kehebatan dia tu, keunikan dia itu, dia boleh berfungsi sebagai binatang tunggangan. Yang kita kata kalau tunggangan tidak pelik, kalau kita lihat binatang yang ditunggang lah ni pun ada je, kuda ke apa ke kan. Tetapi berbeza dengan unta. Unta tu pada tubuhnya itu sendiri boleh dibuat suatu tempat untuk jadi sebagai tunggangan. Kalau kita ingat cerita Aisyah radhiyallahu anha yang tertinggal dalam satu peperangan tu. Kenapa? Kerana tempat duduk Aisyah itu dibuat di atas unta tu satu macam kita kata tempat untuk Aisyah berada di dalamnya. Nak sebutnya ialah bagaimana unta ini dia sendiri tu tahan. Dari sudut lapar dahaga dia tu boleh tahan. Kemudian dia lasak pada sudut perjalanan, boleh pergi jauh dan dekat dan sebagainya. Yang panas sejuk dia boleh tahan. Yang ketiga, dia boleh dimanfaatkan sebagai binatang tunggangan. Dimanfaatkan sebagai binatang tunggangan. Yang keempatnya ialah dagingnya boleh dimakan. Dagingnya boleh dimakan, susunya dapat diminum, dan kulitnya dapat dimanfaatkan untuk membuat pakaian. Tengok kan. Susu dia boleh dijadikan minuman. Dia punya daging dia tu boleh dimakan. Kulit dia boleh dimanfaatkan sebagai pakaian. Dalam satu peperangan, saya tak ingat, Perang Badar kalau tak silap kan. Nabi SAW dalam dia nak survey, nak tengok kekuatan musuh itu, kan dia tanya simple je. Dalam sehari berapa ekor unta disembelih untuk, bila Nabi tanya melalui istilahnya spy lah kan. Dalam sehari berapa ekor unta disembelih? Dalam sehari berapa ekor unta disembelih? Lalu orang ni pun jawablah, dalam sehari disembelih sekian-sekian jumlah. Nabi boleh buat perkiraan. Kalau seekor unta boleh makannya banyak ni, maka kalaulah yang disembelihnya itu 5 ekor, maka jumlahnya banyak ni. Tu. Bagaimana nak sebutnya? Unta di samping dia tu lasak, dia tu kuat, dia tu jenis tahan, unta ni dia boleh dimanfaatkan. Tunggangannya, makanannya, minumannya, pakaiannya, dia boleh dimanfaatkan. Juga disebut dalam tafsir Al-Munir sebagai contoh, dia juga sifatnya adalah jinak kan. Jinak maknanya dia tu istilahnya anak-anak pun boleh, anak-anak kecil boleh bermain dekat dengan dia, siapa-siapa pun boleh berada dekat dengan dia. Suatu binatang yang jinak kan. Maknanya kalau kita bilang, dengan saya duk bilang dalam 7-8 perkara tadi, memberikan jawapan, ya, memang unta ini unik berbanding dengan binatang-binatang yang lain. Kalau tuan-tuan rajin kan,
dengan beberapa kriteria yang saya sebutkan tadi yang ada pada unta, cuba tengok kepada makhluk yang lain. Kalau rajin lah. Kalau rajin rasa nak buat perbandingan, cuba buat perbandingan unta versus lembu. Kalau tak ada kerja sangat lah kan. Perbandingan lebih kepada nak tengok kan. Kenapa Allah sebut unta, tidak sebut lembu? Kenapa Allah sebut unta, tidak sebut kuda? Kenapa Allah sebut unta, tidak sebut kambing ke apa? Kita boleh. Dengan beberapa kriteria yang saya cuba kongsikan, kita pun cuba buat perbandingan. Kita buat perbandingan tuan-tuan sekalian, cuba kira satu-satu. Lembu cukup dah kan. Kita tengok lembu. Kalau nak buat perbandingan dengan beberapa kriteria yang ada, maka selayaknya lah. Dan Allah Ta'ala bila mengajak manusia berfikir, khususnya masyarakat Arab waktu itu, yang Al-Quran turun itu kepada mereka secara direct waktu itu. Waktu itu diturunkan kepada masyarakat Arab yang persekitarannya itu, maka Allah ajak mereka melihat kepada unta, berfikir bagaimana unta ini diciptakan. Maka bila melihat kepada unta yang begitu unik, yang begitu hebat, maka soalannya ialah, siapa yang jadikan unta begitu unik, begitu hebat, sehingga kamu, hei masyarakat Arab, dapat ambil manfaat daripada unta tersebut. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala timbulkan. Makanan boleh, sebagai minuman boleh, sebagai pakaian boleh, sebagai tunggangan boleh, untuk bawa barang boleh, macam-macam kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ada pada binatang yang namanya unta. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata, afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Maka mengapa mereka tidak lihat kepada binatang unta yang ada depan mereka, yang mereka juga memanfaatkannya, mereka guna dalam kehidupan harian mereka, mereka sendiri menungganginya, mereka sendiri menggunakan unta untuk meletakkan barang, bawa barang dan sebagainya. Cuba berfikir kepada unta yang ada pada mereka, kaifa khuliqat. Bagaimana unta ini dijadikan, bagaimana unta ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jawabnya tentulah kembali kepada jawapan hebatnya Allah, agungnya Allah, berkuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut, tuan-tuan sekalian, wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan tengok kepada langit bagaimana ditinggikan. Seperti kita telah sebut sebelum daripada ini, bila sebut tentang langit ini, simple je yang kita boleh berfikir secara mudah. Yang pertamanya ialah, macam mana boleh ada langit yang kita ibaratkan sebagai bumbung, yang kata Allah bi ghairi amadin tarawnaha, tanpa adanya tiang. Macam mana boleh adanya langit tanpa adanya tiang? Walaupun kalau kita lihat secara mendalam, nak tengok langit tu sebenarnya hak mana satu langit pun kita tak tahu. Hak nampak biru tu bukannya langit lagi, tu baru biasan dia punya cahaya. Kalau mengaji sains tu adalah mana satu langit, wallahu a'lam. Angkasawan duk naik tu pun tak sampai ke langit lagi, tapi Allah Ta'ala kata mu tengok tu belah atas. Macam mana Allah Ta'ala boleh buat langit dalam keadaan tidak ada tiang? Kemudian kamu tengok pula kepada bukit bukau, kaifa nusibat, bagaimana Allah tegakkan, wa ilal ardi kaifa sutihat. Tengok kepada bumi yang kamu sedang berjalan, kamu bergerak di atasnya, bagaimana Allah jadikan bumi ini dalam bentuk hamparan. Dalam bentuk hamparan kita boleh berjalan, dan kedudukannya dalam bentuk hamparan yang kita kata membolehkan manusia ini, tuan-tuan sekalian, melaksanakan aktiviti harian dia itu. Kata almarhum Tuan Guru, tujuan Allah Ta'ala jadikan bumi ini, ni orang duk bergaduh, saya pernah sebut baru ni kan, ada orang duk bergaduh, bumi ni kata dia bulat, bumi ni orang ni kata pula tak, bumi ni hamparan. Tu saya tak nak masuk dalam pergaduhan itu. Cuma pada kita secara mudahnya ialah
Kita belajar ya bumi ni bulat betul juga, hamparan pun betul kan. Bulat pun betul, hamparan pun betul. Kata almarhum tuan guru sebagai penutup, tujuan Allah jadikan bumi ni bulat namun kelihatan terhampar supaya manusia dapat menjalani kehidupan yang sempurna, dapat bina rumah, bercucuk tanam dan sebagainya. Allah menciptakan kepelbagaian musim dan cuaca antara satu tempat dengan tempat yang lain, membuatkan lautan itu ada pasang surutnya. Kan tujuannya apa? Supaya kita lihat kejadian-kejadian ini menambahkan lagi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tujuan dia itu je, lihat itu, lihat ini, lihat itu, lihat ini. Sudahnya apa? Bertambah iman kita kepada Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Dan sebagai tanda bagi orang yang celik hatinya, maka bila dia celik hati tengok siang malam perubahan, tengok kepada langit bumi, maka ia menjadi suatu tanda bagi orang yang celik hatinya. Maka bila hatinya celik, melihat kebesaran Allah, endingnya apa dia? Bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah taala sekalian, kita berhenti sekadar ini walaupun target asal saya tadinya kita nak habis setakat ayat sehingga ayat yang ke-22. Kan cuma sebab ayat 21 22 tu dia dah masuk tema lain. Jadi dia akan jadi lajak pula. Takut habis pukul 8. Tak apalah, kita berhenti dulu pada pagi ini. InsyaAllah kita sambung untuk habiskan ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-26 pada pagi besok. InsyaAllah hari terakhir Ramadan. Tuan-tuan sahabat-sahabat, seperti yang saya nyatakan di awal tazkirah pada pagi ini, hari ini hari Jumaat terakhir di bulan Ramadan. Terkandung padanya kelebihan Ramadan, akhir Ramadan, kemudian terkandung padanya kelebihan hari Jumaat sebagai Sayyidul Ayyam. Maka apa perlu kita buat tuan-tuan sahabat-sahabat sekalian? Manfaatkan sungguh-sungguh hari Jumaat yang terakhir ini untuk kita melebihkan amalan kita berbanding dengan hari-hari yang lain. Berbanding dengan hari-hari yang lain. Hari ini terkandung, ada padanya kelebihan hari Jumaat, ada padanya kelebihan Ramadan, dan yang terakhir untuk Ramadan kali ini, maka kita manfaatkan dengan kita lebihkan amalan kita berbanding dengan yang sebelum-sebelum daripada ini. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya dan juga sahabat-sahabat sekalian. InsyaAllah kita bertemu pada pagi besok untuk penghabisan dan juga penutup kepada surah Al-Ghashiyah sebelum kita berhari raya pada hari Ahad nanti insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.